Murid-murid, berjumpa kita kembali dalam Bahasa Melayu Program Pendidikan Khas tahun 4. Tajuk kita pada hari ini, membaca dan memahami petikan mudah. Ingat tak sebelum cuti kita buat tajuk yang sama ya murid-murid? Standard kandungan 2.4 membaca petikan mudah. Standard pembelajaran membaca dan memahami petikan mudah dan serta menjawab soalan petikan mudah. Ya murid-murid. Objektif cikgu pada hari ini ialah murid dapat membaca dan memahami petikan mudah. Ya murid-murid. Dan kedua, menjawab soalan mudah. Ya, berdasarkan petikan yang cikgu berikan ya murid-murid. Kriteria kejayaan, apa yang murid boleh dapat hari ini, apa yang murid capai pada hari ini ialah saya dapat ya sama seperti objektif cikgu ya, dapat membaca dan memahami petikan mudah. Maksudnya murid sendiri akan dapat membaca dan memahami petikan mudah. Dan yang kedua, saya dapat menjawab soalan mudah berdasarkan petikan ya. Petikan kita pada hari ini berbentuk cerita mudah ya murid-murid. Minggu sebelum cuti ingat tak? Cikgu bagi 2 petikan yang mudah ya. Tapi kali ini berbentuk cerita mudah ya. Yang cerita rakyat ya, cerita yang biasa murid-murid dengar. Ya murid-murid, tajuk cerita itu adalah Anjing yang tamak. Saya rasa murid pernah mendengar cerita ini sebelum ini. Okey, jom kita membaca cerita mudah itu ya murid-murid. Anjing yang tamak. Ya, tengok gambar ni. Apa dia? Seekor anjing yang lapar terjumpa tulang. Ya, nampak di situ anjing tu ternampak tulang. Ya, murid-murid. Apa dia buat? Dia anjing itu mengambil tulang lalu melintas sebatang titi. Okey. Anjing itu melihat di bawah titi. Ya, dia berjalan melintas titi dan kemudian dia melihat di bawah titi tersebut ya murid-murid. Anjing ternampak bayang-bayangnya. Okey, ternampak bayang-bayangnya di mana? Di dalam sungai. Sebab di bawah titi itu ada sebatang sungai mengalir ya. Jadi bila anjing tu nampak, anjing tu lihat di bawah titi itu dia ternampak bayang-bayangnya sendiri. Ya, macam seperti di cermin ya. Kalau murid berdiri di hadapan cermin,
murid-murid akan melihat bayang-bayang murid-murid sendiri kan? Sama seperti itu. Anjing tu menyala pada anjing di bawah titi itu. Kenapa dia menyala? Kenapa dia menyala, murid-murid? Sebab dia terfikir di bawah titi itu sebenarnya anjing yang lain. Ya, dia tak fikir itu ialah bayang-bayangnya ya. Dia fikir anjing di bawah titi itu adalah anjing yang lain yang juga memegang, yang juga menggigit tulang. Ya, murid-murid. Jadi dia menyalak kepada anjing tersebut. Tulang, dia menyalak, tulang yang dibawanya terjatuh ke dalam sungai. Bila terjatuh, apa berlaku murid-murid? Bila baru anjing tu sedar, tulangnya jatuh. Bila tulangnya jatuh, air akan terpercik. Ya, bila air terpercik dia tak nampak. Okey, sekarang kita melihat apa bentuk soalan yang cikgu hasilkan ya murid-murid. Okey, siapakah yang sangat lapar? Siapa? Anjing yang sangat lapar. Beginilah jawapan murid-muridnya. Sepatutnya murid-murid kena ikut soalan dia. Ya, murid-murid. Soalan yang kedua. Anjing terjumpa apa? Apa yang anjing tu jumpa? Murid-murid kena tulis seperti ini. Anjing terjumpa tulang. Ya, murid-murid. Soalan yang seterusnya. Apakah yang dibuat oleh anjing? Apa yang anjing tu buat? Cikgu pasti murid-murid tahu jawapannya ya. Anjing mengambil tulang itu. Soalan yang seterusnya. Anjing melintas apa? Cikgu pasti murid tahu jawapannya juga ya. Anjing melintas sebatang titi. Baiklah, kita tengok soalan yang seterusnya. Ya. Apakah yang dilihat oleh anjing di bawah titi itu? Anjing lihat apa? Anjing terlihat bayang-bayangnya. Ya, murid-murid. Apakah yang dipikirkan oleh anjing tersebut? Anjing tu fikir apa? Anjing tu fikir dia terlihat seekor anjing yang lain. Ini tidak ada dalam petikan tu ya. Ni murid kena jawab sendiri. Murid boleh fikir apa yang anjing tu terfikir. Ya. Jadi inilah jawapannya. Apakah yang dibuat oleh anjing? Anjing menyala pada anjing di bawah titi itu. Ya, dia menyala. Apakah yang terjadi? Bila anjing tu menyala, murid tahu kan apa yang terjadi? Tulang yang dibawa oleh anjing terjatuh ke dalam sungai. Ya, murid jangan risau bila cikgu bagi murid-murid soalan. Murid-murid baca petikan mudah.
tidak seperti ini ya. Ini petikan kalau kita bersemuka, cikgu akan bersoal jawab dengan murid secara lisan. Ya, murid-murid. Okey, soalan yang terakhir ni soalan yang murid perlu berfikir jawapannya ya, murid-murid. Soalan kebat. Ya, pada pendapat kamu, apakah yang terjadi selepas itu? Selepas anjing menyala, tulang terjatuh, apa pendapat murid? Apa yang berlaku? Ini pendapat kamu sendiri ya murid-murid. Jadi, tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah. Ya, ini pendapat kamu sendiri. Kalau cikgu tanya kamu, kamu boleh cakap apa saja jawapan yang kamu fikir ya murid-murid. Apa terjadi, murid-murid boleh jawab, anjing pergi dari situ, ataupun murid-murid boleh cakap anjing melompat ke dalam sungai tersebut. Ya, itu terpulang pada murid. Apa yang murid fikirkan. Ya, murid boleh jawab apa saja yang murid fikir. Ya, kalau cikgu jawab pada pendapat saya anjing pergi dari situ. Ya, selepas tulang jatuh, dia pergi dari situ. Boleh juga jawapan murid anjing melompat ke dalam sungai itu. Ya, apa saja yang murid rasa sesuai. Baiklah murid-murid. Okey, cikgu harap murid-murid faham ya cerita itu. Yang ini adalah cerita bentuk mudah yang cikgu bagi. Tetapi dalam bentuk lembaran kerja, cikgu tak beri cerita ya murid-murid. Cikgu beri apa yang mudah. Ya, yang murid boleh jawab. Okey, murid jawab latihan dalam bentuk lembaran kerja yang cikgu sediakan dan cuba jawab latihan Google Form yang cikgu sediakan ya murid-murid. Ya, selamat menjawab ya murid-murid. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Okey, sekian terima kasih. Bye.